Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ya Sahih Fadil Amal. Kita masuk dalam bab keutamaan qanaah dan kaji hati. Qanaah ni merasa cukup lah. Qanaah ni rasa cukup, tidak bergantung, tidak rasa syukur lah, pada cukup dia rasa cukup dan kaya hati dia. Hadis ke-517 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1446 meriwayatkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-ghina an kathratil 'aradi walakin al-ghina an ghina an-nafsi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda bukanlah kaya itu kerana banyak harta benda. Laisa al-ghina an kathratil 'ardi dah, banyak harta benda, al-'aradi dah harta benda. Tetapi kaya itu adalah kaya hati. Walakin al-ghina ghinan nafsi. Ghinan nafsi ni kaya hati. Ghinan nafsi kaya hati. Hadis sahih riwayat Muslim nombor 1051, At-Tirmizi nombor atrah lah hadis yang sama dah. Ni hadis riwayat Bukhari. Atrah ya hadis yang tepat lain hadis riwayat Muslim nombor 1051. At-Tirmizi nombor 2374, Ibn Majah nombor 4137. Dan Ahmad jilid 2 muka surat 43, 251, 315, 390, 438, 540. Kata al-aradu tu artinya kekayaan dan semua apa yang mencakup harta dan lain-lainnya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 11 muka surat 77 berkata, Innal batal berkata, makna hadis adalah hakikat kaya yang sebenarnya bukanlah banyaknya harta. Kerana banyak dari orang yang dilapangkan hartanya oleh Allah SWT, harta yang banyak, masih tidak puas dengan apa yang telah diberikan. Maksud tak cukup sama dah. Dia tetap giat mencari tambahan lagi dan tidak peduli dari mana dia mendapatkannya. Seolah-olah dia orang fakir kerana sangat bernafsunya. Rasa tak cukup, jadi tak puas hati sama lah. Stres sama lah. Akan tapi hakikat kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, iaitu orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dia berpuas dan redha dengannya serta tidak lagi bernafsu untuk mencari tambahan dan terlalu memburu-burunya seolah-olah dia orang yang kaya dah. Nah, dia walaupun miskin tapi rasa pun kaya dah. Kalau kaya sama telah, yang penting cukup. Sekadar yang apa yang ada tu rasa cukup, redha, rasa puas hati dah. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, makna hadis adalah kekayaan yang bermanfaat, yang besar atau yang terpuji adalah kekayaan hati. Ibn Taimiyah dalam fatwa ni, Majmu' Fatwa jilid 14 muka surat 309, berkata orang yang kaya hatinya adalah orang yang tidak mencari kemuliaan kepada makhluk. Kerana orang merdeka itu dianggap budak, dianggap hamba lah selagi berambisi, bercita-cita, bertamak. Dan budak itu, hamba itu dinyatakan merdeka selagi sudah puas qanaah dah. Jadi yang merdeka kalau rasa puas hati, cukup, redha ke apa, puas hati, qanaah, merdeka lah dia tak jadi hamba dah. Sesungguhnya dikatakan ku turuti keinginan-keinginanku sehingga dia memperbudakku dah. Apabila kita nak gapo kita cari benda hak kita nak, lajak, dia akan jadi kita jadi hamba kepada benda yang kita cari. Kita harta, hamba pada harta. Kereta kau mewah kau besar, hamba pada rumah. Kereta dak. Rumah kau besar, hamba pada rumah. Cari tina gapo nikah ramah gapo dak. Tak cukup. Cari juga. Maka itu hamba pada perempuan ada kita tu dah hamba dah. Hamba kepada nafsu, hamba pada dia kegilaan dia dah. Maka dia benci untuk mengikuti hawa nafsunya selagi nafsu itu terasa mulia agar tidak bercokol, menetap dalam hatilah kefakiran dan ketamakan pada makhluk. Ya. Hal itu kontradiksi bertentangan dengan tawakal, berserah diri yang diperintahkan oleh Allah, dan kontradiksi bertentangan dengan kaya hati. Kaya hati ini tidak ikut hawa nafsu. Dia tidak tamak, ia tidak fakir pada makhluk, bergantung pada makhluk, bergantung pada harta benda, dia bergantung pada Allah SWT saja. Hadis ke-513 Muslim rahimahullah nombor 1054 meriwayatkan an Abdullah bin Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang masuk Islam. Qad aflaha man aslama. Ambil. Qad aflaha man aslama. Dah, betullah orang yang masuk Islam diberi rezeki sekadarnya. Wa ruziqa kafafan. Nah.
Yang ni secukupnya rezeki, tidak kaya benar, tidak miskin ada. Dan Allah SWT membuatnya puas qanaah terhadap apa yang telah dia berikan padanya. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Allah jadikan dia ni puas, qanaah. Wa qanna'ahu Allah bima atahu. Dan Allah menjadikannya qanaah oleh Allah terhadapnya apa yang telah diberikan padanya. Bima atahu, dengan apa yang Allah berikan padanya dia rasa cukup, puas hati dah. Kereta setahun ni puas hati. Orang lain tak ada kereta lagi dah. Ada motor saja dah. Kalau ada motor je puas hati dah. Jadi dia sentiasa rasa cukup, rasa kaya dah. Dia tidak rasa lemah hina dah. Atraf ni hadis ni ada pada hadis At-Tirmizi nombor 2348, Ibn Majah nombor 4138, Ahmad jilid 2 muka 168 dan 173. Okey, kita pergi pada hadis 519 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1471 dah. Kita kitab Sahih Bukhari nombor 1471 merakan. Anil Zubair bin Awam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ay ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala zahri fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairul lahu min ay yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nescaya seorang dari kalian mengambil talinya, lalu dia membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya ni. Lalu dia menjualnya ni, menjual kayu api itu dah, sehingga Allah SWT menjaga kehormatannya dari meminta-minta. Lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberikannya atau mengherdiknya. Jadi kita usaha sendiri, cari rezeki sendiri, jual kayu api ke, contoh zaman dulu dah, ikut Allah ni dah. Jadi kita jadi Allah ni rasa go tu habis sesuai kita Allah ni dah. Dia panggil apa? Atas bahagian ni dah. Dah. Jadi orang jual atas bahagian ni pada dah. Dia apa beli sikit-sikit lebih baik daripada dia minta sedekah dengan orang dah. Ni hadis riwayat Bukhari lah. Atraf hadis bila lihat pada hadis riwayat Ibn Majah nombor 1803, Ahmad jilid 1 muka 164 167, Al-Baqi jilid 4 muka 195 dan jilid 6 muka 153, dan Abu Ya'la jilid 2 muka 675. Hadis ini telah disinggung pada bab sebelumnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ke-520 Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1033 meriwayatkan an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'ala al-minbari wa huwa yadhkuru sadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alati al-yad al-'ulya khairu min al-yad al-sufla. اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا والمنفقه والسفلى السائلة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu beliau di atas mimbar, Rasulullah suatu nabi baginda di atas mimbar dan sedang menyebut masalah sedekah dan berjauh diri dari elok daripada meminta-minta mengemisnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi sedekah, sedangkan tangan di bawah adalah peminta sedekah. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Muslim. Atrah hadis boleh rujuk hadis Bukhari nombor 1409, Abu Daud nombor 1048, An-Nasai jilid 5 muka 61, Malik dalam Muwatta halaman 198, Ahmad jilid 2 muka 67 198 122, Al-Bahaqi jilid 4 muka 197 198 dan Ad-Darimi jilid 1 muka 389. Dalam hadis ini jelaskan tentang diperbolehkannya khatib berbicara tentang semua nasihat, pengetahuan dan ibadah apa sahaja yang pantas sesuai dengan situasi semasa yang berlaku. Di sini juga terdapat anjuran untuk mengeluarkan infak, sedekah, zakat, gapo untuk tujuan ketaatan ibadah. Juga tentang kemakruhan mengemis, meminta-minta dan agar menjauhkan diri daripada meminta sedekah. Diambil dari Fathul Bari. Hadis ke-501 Al-Bukhari rahimahullah nombor 1472 meriwayatkan an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma qala ya Hakim inna hadzal mal khadiratun hulwatun faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadhahu bi israfi nafsin
la yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu wa la yashba'u wa la yashba'. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadil sufla. Qala Hakim faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqqi la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa ad-dunya. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-'ata' فجأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu dia berkata, aku pernah meminta, tuan-tuan. Dia ada nota kaki 109 dah. La arza'u ahadan tu ba'daka dah. Artinya saya tidak akan mengurangi harta seorang pun setelahmu Nabi SAW dengan cara meminta. Inilah maksudnya dah. Dia tak meminta maksudnya dah. La arza'u ahadan ba'daka dah. Tidak mengurangi harta maksudnya tidak meminta. Okey, terjemahan dia hadis tu. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu dia berkata, aku pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau memberiku. Kemudian aku meminta dia lagi lalu beliau kembali memberiku. Kemudian aku lagi meminta-mintanya lalu beliau memberiku lagi. Kemudian beliau berkata, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini ibarat tumbuhan hijau yang manis. Nah, khadratun hulwah dah. Itu tenang. Khadratun hulwah dah. Khadratun hulwah. Harta itu ibarat tumbuhan hijau yang manis. Kerananya barang siapa yang mengambilnya dengan lapang dada, maka dia diberkahi dalamnya. Dia kata, faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Mengambil dengan lapang dada, maka dia diberkahi dalamnya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan ambitious, dengan bernafsu maka dia tidak akan pernah diberkahi dia ni. Kalau kita ambil harta gapo, bisnes gapo, harta gapo kita boleh, tapi dengan penuh hawa nafsu, dia tidak berkat. Jadi kita bazir kausi, kita tidaklah merasai nikmat sebenar menggunakan harta tersebut, bahkan kita merosakkan diri kita sendiri dengan harta kita dah. Sebab itu kita minta jauh waliyazubillah dari hawa bernafsu dah. Seperti orang yang makan dan dia tidak akan kenyang. Makan tak kenyang. Begitu juga harta ni dah. Beli harta banyak, lagi tak cukup. Rasa tak cukup. Nak lagi, tapi tak berkat. Bazir kat sini. Beli kereta banyak, 2-3 buah, 4 buah, 5 buah, 6 buah, 7 buah, 8 buah, dan dia sebab dalam rumah dah. Jadi pameran saja, dia tak guna-guna, tak ada nak guna pun dah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim berkata, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutuskanmu dengan kebenaran, dengan hak, aku tidak akan mengikis kekayaan seseorang pun setelahmu sampailah aku meninggal dunia. Dah. Lepas tu dia berasa tersentuh lah Nabi tegur gitu dah. Abu Bakar tahu pernah mengundang Hakim untuk suatu pemberian hadiah lah, tapi dia tidak mahu menerimanya dah. Kemudian Umar tahu juga pernah mengundangnya untuk memberinya, tetapi dia tetap tidak mahu menerima sesuatu pun darinya. Lalu Umar berkata, sungguhnya aku persaksikan kepada kalian, wahai kaum muslimin, atas diri Hakim, aku menyodorkan haknya dari fight ini harta tak ada pergi lah, harta rampasan tak ada pergi. Tapi dia tidak mahu mengambilnya. Maka Hakim tidak pernah mengikis kekayaan seorang pun setelah Rasulullah SAW sampai dia wafat Yang ambil sikit pun harta orang tidak Hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari Atrah hadis ni boleh dilihat pada hadis riwayat Muslim nombor 1035, At-Tirmizi nombor 2463, An-Nasa'i jilid 5 muka 111, Ahmad jilid 3 muka 142, Al-Bahaqi jilid 4 muka 199, dan lihat pula At-Tajlisi nombor 1317 dengan tahqiq penulis. Sebenarnya Hakim tidak mahu mengambil pemberian tersebut meskipun itu haknya, dikarenakan dia takut menerima sesuatu dari seseorang. Lalu dia terbiasa mengambil sehingga nafsunya berlebih-lebihan kepada apa yang tidak diinginkannya. Maka dia menolaknya awal-awal. Umar radhiyallahu bersaksi atasnya dikarenakan dia ingin agar orang yang tidak mengetahui esensi masalah permasalahannya tidak menisbahkannya sebagai tindakan menghalang-halangi Hakim dari haknya. Jadi bukan tak berikan Hakim tu tidak Hakim nak kajak tersebut Umar tak beri, tapi dia sendiri tak mahu dia ambil dari Fathul Bari jilid 3 muka 3 macam juga inilah orang kata protokol parlimen. Kajak nak beri tapi kena jumpa, tiba-tiba tak sejumpa, dia tak usilah macam Hakim tak ada dah.
Lepas tu sungut ayat belakang kata kajak tak sebut dah. Gitulah nak isunya. Jadi hakim ni tak bersungut lah. Bagus dia tak bersungut. Jadi tak mahu sungguh dah. Dia takut meminta-minta, takut nafsu dia liar dia. Sebenarnya takut nafsu liar. Dia awal-awal lagi tak mahu dah. Seterusnya keutamaan orang yang diberi harta tanpa mengharapkannya, tidak mengharapkan harta lalu dia mengambilnya, memakankannya dan menyedekahkannya. Tak apa dah beli harta tapi bukanlah dengan kegilaan pada harta. Dan dia yang ambil makan dan sedekah ni, dia boleh guna untuk sedekah dah. Tak ada harta tak boleh sedekah, tak boleh bayar zakat. Jadi hadir ke 502 Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1473 meriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Umar yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata' fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni fa qala khudhhu idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghairu mushrifin wa la sa'ilin fa khudhhu ma la fala tutbi'hu nafsaka. وفي رواية خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وعنده مسلم زاد مسلم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. Jadi ghairu musyrifin tu maksudnya artinya tidak bernafsu dia. Ghairu musyrif, tidak melampau, tidak bernafsu nah dia maksudnya. Kita terjemahkan hadis ni. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberiku pemberian hadiah. Lalu ku katakan, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Jadi Jadi suruh beri pada orang yang memerlukan. Umar kata beri kepada orang yang lebih memerlukan. Berilah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku. Beliau bersabda, Nabi bersabda, ambillah. Bila kamu diberi sedikit dari harta ini dan kamu bukan orang yang mengharapkannya, bukanlah nak ke harta tu dah. Tak temo'ong kita kata dah, tidak nak sangat dah. So tidak meminta-mintanya, tidak mengemis. Dah tak minta tak berkat dah. Tak minta tidak boleh beri juga. Maka ambillah. Dan janganlah sampai nafsumu menurutinya. Jangan ikut dah. Jangan nafsu tu kalah kepada barang tu dah. Jadi nafsu kegilaan pada harta tak silap. Tapi kalau dia orang beri tanpa dia meminta-minta, tanpa dia mengharapkan, ambillah. Dalam riwayat lain, ambillah lalu belanjakanlah dan sedekahkanlah. Ambil dulu dah, lepas tu belanja dan sedekah. Kalau dia rasa tak sirat, sedekahlah harta tersebut. Daripada dia tak ambil, tak ada payah, baik dia ambil dan sedekah pada yang memerlukan. Maka apa yang diberikan padamu dari harta ini, ambil dulu. Riwayat yang ada pada Muslim saling menambahkan, kerana itulah Ibn Umar tidak mau meminta sesuatu pun kepada orang lain dan tidak menolak sesuatu apapun yang diberikan kepadanya. Jadi Ibn Umar ni tak tolak dah. Hadis sahih dah. Jadi dia tak minta, tapi kalau beri tak tolak. Dia tak saya tolak dia. Nabi suruh terima. Kata tadi dah. Hadis riwayat Bukhari. Atraf ataupun hadis tempat lain boleh dirujuk pada hadis Muslim nombor 1045 dan hadis ini punya jalur yang lain yang terdapat pada Muslim dari jalur Ibn As-Sa'idi dari Umar. Ia juga telah ditakhrij dikeluarkan oleh Abu Daud nombor 1047. An-Nasai jilid 5 muslak 12 hingga 15 pada An-Nasai dari dua jalur dan juga pada Ahmad jilid 1 muslak 17 dan 21 dan jilid 2 muslak 99. Dalam hadis ini jelaskan mengambil pemberian dan langsung disedekahkan sendiri lebih besar pahalanya baginya daripada dia tak ambil dah. Jadi dia ambil orang beri gapa-gapa ambil tapi sedekah tu lebih besar pahala. Jangan tolak dulu dah. Lihat Fathul Bari jilid 13 muka surat 163. Okey, Ibn Hibban rahimahullah nombor 886 dalam Mawariduz Zam'an ya. Meriwayatkan an Qabisa bin Zu'ib أن عمر بن الخطاب أعطى السعدية 1000 دينار فأبى أن يقبلها وقال لنا عنها غنيا فقال له عمر إني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاك. Dari Qabisa bin Zu'ib, Umar bin Khattab radhiyallahu pernah memberi As-Sa'idi 1000 dinar.
Tetapi dia tidak mahu menerimanya dan berkata, aku tidak memerlukan terhadapnya. Qabisah kata tak perlu. Umar berkata kepadanya, sungguhnya aku akan katakan padamu apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW kepadaku. Apabila Allah SWT mengantarkan rezeki padamu, Allah hantarlah rezeki dia. Tanpa meminta-minta dan berambisi, bernafsu lah. Maka ambilahnya, sesungguhnya Allah telah memberikannya kepadamu. Hadis sahih dah. Ambillah dulu, nak sedekah nak gapi ikut dia, tapi ambil dulu dah. Ada nasihat hadis riwayat Ibn Hibban. Ulangan Syekh Albani dalam silsilah ada as-sahih nombor 1224 telah menyebutkannya dan berkata ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Dia telah mentakhrijnya dalam sahihnya, sahih silsilah hadis ni dah. Nombor 1045 dah. Dari jalan-jalan lain. Dia tu siapa dia? Ibn Hibban kan tidak? Di antaranya dari Umar dengan redaksi yang sama, hanya tanpa kalimah 1000 dinar lah. Betul. Ini sebut 1000 dinar, alfa dinar ini. Okey, penulis berkata hadis ni berarti muttafaq alaih seperti pada hadis sebelumnya dia. Kuatlah. Muslim Bukhari tersebut. Okey, keutamaan tidak pernah meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Untuk minta pada orang ini satu keutamaan yang besar lah. Hadis ke-523. Muslim rahimahullah nombor 1043 meriwayatkan an Auf bin Malik al-Ashja'i qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ala tubayi'una Rasulullah wa kunna haditha 'ahdin bi bay'atin faqulna qad bay'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayi'una Rasulullah faqulna qad bay'naka ya Rasulullah ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى نبايعك قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس واتعوا وأصر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا ينابله إياه. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersembilan atau berdelapan atau bertujuh pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, maukah kalian melakukan bai'ah, bersumpah tak setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kami sudah pernah mengucapkan sumpah bai'ah itu dah. Kami menjawab, kami sudah pernah melakukan bai'ah kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kembali, maukah kalian melakukan bai'ah kepada Rasulullah? Kami lagi menjawab, kami sudah pernah melakukan bai'ah kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian beliau masih saja bertanya, maukah kalian melakukan bai'ah kepada Rasulullah? Maka kami membentangkan tangan kami dan berkata, kami sudah pernah melakukan bai'ah kepadamu wahai Rasulullah. Lalu untuk apa lagi kami membai'ahmu ni? Janji tak setia ke apa lagi dah? Baginda berkata, Nabi berkata, agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu selain daripadanya. Salat 5 waktu supaya kalian taat. Dia Auf mengucapkan kalimah dengan perlahan lah. Dan supaya kalian tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Ada sesuatu dah. Tidak meminta-minta kepada seorang. Sesungguhnya aku melihat salah seorang dari mereka ini ada yang terjatuh cemetinya, akan tapi tidak meminta bantuan orang lain untuk mengambilkannya. Jatuh cemeti pun. Orang duduk bawah, dia duduk atas. Tak takut dah apa, tak kira jatuh apa pun tak ambil, tidak suruh orang lain, dia ambil sendiri je. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Okey, atraf hadis ni boleh kita cari lain hadis yang sama pada hadis Abu Daud nombor 1042. An-Nasai jilid 1 muka 209, Ibn Majah nombor 1867 dan Ahmad jilid 6 muka 27. Pada redaksi atau lafaz hadis sebahagian mereka menyebutkan permintaan bai'ah ini hanya disebutkan sekali. Iaitu yang terakhir saja, sedangkan sanadnya Ahmad di sini lemah ni. Tak apalah, ni hadis riwayat kuat sikit ni, hadis riwayat Muslim. Hadis kata sekali tu riwayat Ahmad lemah lah. Okey, hadis ke-524. Abu Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud nombor 1043 meriwayatkan an Thauban qala wa kana Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takafulu li an la yas'ala an-nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannati. Faqala Thauban ana fakana la yas'alu ahadan syai'a. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Thauban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba lah.
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berani menjamin untukku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya syurga. Sahabat berkata, aku. Maka dia tidak pernah meminta sesuatu kepada orang lain. Hadis sahih. Ini riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Ahmad jilid 5 musyaf 275 dan 276, At-Tabrani jilid 2 musyaf 1433 dan 1434. Hadis ini telah ditakhrij dikeluarkan oleh Nasa'i jilid 5 musyaf 96. Ibn Hibban nombor 1807, Ahmad jilid 5 musyaf 277 231, Al-Bahaqi jilid 4 musyaf 197 dan At-Talisi nombor 994 dengan tahqiq penulis dari jalur yang berbeza dari Thaban yang disampaikan secara mursal. Dia juga punya jalur lain yang ada pada Ahmad dan At-Tabrani. Dari hadis ini dapat dipetik satu hikmah. Orang yang sentiasa punya sifat seperti ini maka baginya syurga sebagai balasannya. Wallahul musta'an. Hadis ke-525. Abu Daud rahimahullah nombor 1636 dalam Sunan Abu Daudnya meriwayatkan an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-masailu kuduhan yakdahu biha ar-rajulu wajhahu faman syaa'a abqa 'ala wajhi wa man syaa'a taraka illa ay yas'ala ar-rajulu dha sultanin aw fi amrin la yajidu minhu buddan. Dari Samirah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, baginda bersabda, peminta-peminta seperti bercak-bercak cakaran atau garukan seorang pada wajahnya. Macam dia cakar muka dia, garu muka dia lah. Minta sedekah malu, berjatuh maruah lah. Barang siapa yang mahu dia membiarkan pada wajahnya lah. Dan barang siapa yang mahu maka dia meninggalkannya. Maksudnya, kalau dia mahu meminta-minta, biarlah maruah tercala lah. Macam cakar muka ni. Biar. Siapa dia mahu tinggallah meminta-minta usaha sendiri dia. Kecuali jika seorang lelaki meminta kepada sang penguasa atau kerana masalah tidak mendapatkan jalan keluarnya. Kalau terpaksa benar lah. Boleh lah. Kepada penguasa untuk orang lain ke untuk dia. Terpaksa lain lah. Tapi kalau kepada orang lain, tak boleh lah. Hadis sahih. Hadis yang ni hadis riwayat Abu Daud dah. Atraf hadis yang sama pada hadis riwayat At-Tirmizi nombor 931, An-Nasa'i jilid 5 musyaf 100. Ahmad jilid 5 muka 10 1922, At-Tabrani jilid 7 muka 1776 2772, Ibn Hibban nombor 842 843, Al-Mawarid dan At-Talisi nombor 889 dengan tahqiq penulis. Abdul Malik bin Umar adalah seorang mudallis, namun Syu'bah meriwayatkan hadis darinya. Kemudian dia dimutaba'ahkan diikuti riwayatnya menurut At-Tabrani. Hadis ini juga memiliki syahid yang terdapat pada Ahmad jilid 2 muka 93 hingga 94. Dari hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu dengan disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni marfu' sampai kepada Nabi lah dengan redaksi dan lafaz yang semakna dan sanadnya sahih. Ya. Ini ilmu hadis lah. Okay, Al-Khattabi berkata dan ucapannya, kecuali jika seorang lelaki meminta-minta kepada sang penguasa, maksudnya dia meminta haknya dari batul mal yang berada dalam kekuasaannya. Hal ini tidak bererti sama dengan diperbolehkannya harta-harta yang ada dalam genggaman sebahagian daripada penguasa dari hasil rampasan milik raja kaum muslimin. Ini cerita pasal raja tidak adil lah dah. Pemerintah-pemerintah yang cukar tinggi gegap pun dia kaya diri sendiri dah. Allah SWT firman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sungguhnya sebaik bekal adalah taqwa. Surah Al-Baqarah ayat 197. Hadis ke-576, Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 1503 meriwayatkan, Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana ahlul Yamani yahujjuna wa la yatazawwaduna wa yaquluna nahnu al-mutawakkiluna fa idza qadimu Makkah sa'alun nasa fa anzalallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, penduduk Yaman pernah menunaikan haji dan mereka tidak membawa bekal dah. Ada penduduk Yaman ni haji tapi tak bawa bekal. Mereka berkata kami adalah orang-orang bertawakal berserah diri. Suatu lebar waruk lah, tak bertawakal dah. Setibanya mereka di Mekah, mereka meminta-minta kepada orang lain, lalu Allah Taala menurunkan ayat, berbekallah dan sungguhnya sebaik berbekal adalah takwa. Surah Al-Baqarah 197 hadis sahih. Jadi dia ni kononnya tawakal kuat dah. Baru lebar dah je. Tawakal tak bawa bekal kan. Lepas tu siapa Mekah minta-minta dengan orang lain. Jadi maruah jatuh dah. Jadi dia buat perkara yang Allah larang pula minta-minta dah. Tak molek. Dah sedekah dia kata dia nak berserah. Berserah ni siapa ke dia minta. Kalau suruh-suruh tak usah minta dah. Berani tanggung dah. Berani tak bawa bekal, berani tanggung. Tak usah minta-minta dah.
Tak minta ikut dia lah orang nak beridak ni. Apa selok ke diri pada siapa dia suruh tak bawa bekal ni. Begitu lebih kurang. Kalau usaha bawa bekal kadang mampu, lepas tu terpaksa tak apa, tak boleh minta lah. Yang penting jangan minta. Sebab tu bukan cara Islam, tu cara menjatuh maruah ni. Dan kita buat bekal, sebab bekal ada takwa lah. Takwa ni takut Tuhan sungguh lah. Ni buat lalat warak ni. Pakai survey, pakai bubuh nama jemaah Islam, parti Islam. Lepas tu tidak takwa mana ni. Fitnah orang ke apa ni. Tidak betul ni. Soal Al-Baqarah ayat 97. Hadis ni soal. Hadis ni ayat sahih lah. Hadis ni riwayat Bukhari ni. Atraf ada tempat lain hadis Abu Daud nombor 1330 An-Nasa'i dalam Sunan Kubra seperti dalam Tuhfatul Ashraf karya Al-Mizzi jilid 5 muka 4. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan perselisihan pendapat tentang hadis ni. Kemudian dia mengatakan hadis yang mahfuz yang terpelihara adalah dari Ibn Uyainah. Yang dalamnya tidak ada nama Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tetapi Syababah tidak sendirian memausulkannya tidak masuk ni. Menyambakannya pada Nabi itu tidak sorry lah. Sesungguhnya Al-Hakim dalam tarikhnya juga telah mentakhrijnya dari jalur Al-Furat bin Khalid dari Sufyan Ats-Tsari dari Warqa secara mausul. Secara bersambung lah. Lihat Fathul Bari jilid 3 muka 409. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani juga berkata, Al-Mihlaq berkata, pemahaman hadis ini adalah meninggalkan meminta-minta itu bahagian dari takwa. Maksudnya kalau kita tak minta tu takwa lah. Tak bertakwa tidak baiklah minta-minta. Hal ini didukung oleh firman Allah SWT yang telah memuji hamba-Nya yang tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Dan firman Allah lah, berbekallah dan sungguhnya sebaik bekal ada takwa adalah tidak meminta-minta. Maksudnya menjauhi dari kalian dari mengganggu mengusik orang lain dengan permintaan kalian kepada mereka, kerana dalam hal ini terdapat dosa. Minta-minta ini dosa asalnya, kecuali orang terpaksa. Di hadis ke-507 Imam Ahmad rahimahullah dalam sahih dalam Al-Musnad Sunan Al-Musnad dia dah bukan sahih dah Musnad Imam Ahmad lah. Jilid 4 muka surat 220 hingga 201 meriwayatkan an Khalid bin Adi Al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man balaghu ma'rufun an akhihi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin falyaqbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahu Allah azza wa jalla ilaihi. Dari Khalid bin Adi Al-Juhani radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperolehi kebaikan dari saudaranya tanpa meminta-minta dan mengharapkannya, hendaklah dia menerimanya dan janganlah menolaknya, kerana itu adalah rezeki telah ditujukan oleh Allah SWT kepadanya. Jadi kepada kita, kalau kita terima orang nak beri, terima, jangan tolak dia. Hadis sahih. Hadis ni riwayat Ahmad. Atraf dia ada riwayat Abu Ja'la nombor 925, sedangkan redaksi lafaz Abu Ja'la dan At-Tabrani dengan huruf min bukan an. Lihat Majma' Az-Zawaid. Tadilah. Man balaghu ma'rufun an akhihi. Jadi gitulah beza dia. Rumin bukaan. Lihat Majma' Az-Zawaid jilid 3 muka 1. Abu Al-Aswad adalah Muhammad bin Abdul Rahman dan adalah anak yatim Urwah. Setakat itulah kita masuk bab lain, kita haji. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.